Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam bahagia, salam pencerahan. Apa khabar anda semua? Doa saya agar anda sihat walafiat. Malam ni sebenarnya kita bicara orang lama, tapi saya nak tengok. Okey, saudara. Uh, saya hari ni nak bersiaran agak jauh sikit ni. Saudara admin tolong ambil striker tu, nampak striker dalam gambar. Tak cantik lah. Ah. Hmm. Tak ke belakang lagi. Oh, nampak. Okay, saudara, apa khabar Saudara Ramzul? Apakah suara saya jelas? Itu yang paling penting. Saudara Syed Abdul Hakim dari Singapura. Kita juga saudara kalau ni nampak macam apa? Fazilah Pulau Pinang hadir. Terima kasih. Saudara Mat Remy, Muhammad Siddiq, Saudara Fazilah Awang, Saudara Muhammad Johari, Saudara Mira Harun, Saudara Yusof Awang dari Tanah Merah Kelantan. Apakah suara saya jelas atau tidak? Itu yang paling penting saya nak tahu. Gambar tak apa. Gambar kita boleh adjust. Tapi saya nak tengok apakah yang paling penting wajah saya ni tak penting saya. Yang penting suara. Apakah suara saya okey tak okey? Itu saya yang penting sekarang. Aduhai. Sekejap saudara. Tengah nak adjust. Saudara Sidi Hashim dari Bukit Payung hadir. Saudara Rosmini dari Pontian. Saudara Syarani Salamah. Lan Fanfika. Lan Finafika. Saudara Marabia Abdullah. Saudara Muhammad Johari. Suara saya okey tak okey saudara? Itu saya nak tahu. Yang paling penting suara dan siaran kita okey ataupun tidak. Sebab saya sekarang ni berada di Janda Baik. Sebab itu saya lewat sikit saya punya siaran hari ini kerana besok adalah Mesyuarat Agung Veteran UMNO, saudara. Jadi tajuk kita malam ini adalah bicara orang lama. Orang lama lah saudara. Nak buat macam mana usia begitu saudara. Ya saudara, suara slow sikit. Saya nampak minta admin dia kat Kuala Lumpur tu tolong tinggikan suara. Ya. Saudara Mak Remy, Saudara Syarani Salmah, suara okey alhamdulillah. Saudara Ramzul, Marabia Abdullah dia kata suara slow sikit. Boleh macam nak adjust, sini tak boleh nak adjust. Saya ingat di Kuala Lumpur boleh adjust. Saudara Jeffrey Din, dia kata tak berapa jelas suara. Ini boleh. Okey, terima kasih Saudara Mak Safian. Suara okey. Kata jadi kerja pendek kata suara tak jelas. Itu saja. Salam perpaduan dari Kuala Kangsa, Saudara Nurfisah Idris. Begitu juga Saudara Amirul Syira. Lambat live hari ini sebab saya berada di Janda Baik, saudara. Jauh. Rosmini, okey, terima kasih. Fazilah Awang, dia kata tak ada suara ke? Pula dah. Aduhai, admin macam mana ni admin? Jangan kontrol sangat. Ini admin saya di Kuala Lumpur, saudara. Saya di sini. Saudara. Macam mana dia bouncing, saudara. Gambar okey, jangan kacau. Cuma yang masalahnya sekarang ni masalah ini kena kuatkan speaker masing-masing lah nampak gayanya. Saudara. One hand ada di Janda Baik. Ya, Saudara Ramli Remy. Saudara Azman, Saudara Hayuddin Hashim. Tak ada suara ni kata Hayuddin Ibrahim. Macam mana dia bouncing lah, dia bouncing. Tak payah slow kan. You slow kan ni. Tengok Walih kata awak tiba-tiba hilang suara. Aduh, hai, kalau hilang suara saya terpaksa bersiaran seperti biasa ni nampak gayanya. Sekejap ada, sekejap tak ada suara saya ni. Okey, terima kasih Nur Hakimin. Suara okey dah. Suara kamu ambil. Okey, suara okey. Saya dengar jelas suara. Terima kasih Saudara Mak Remy, Mak Ishak. Janda Baik, jangan sangkut dah lah. Sangkut kat janda tak tahulah saya. Nur Azman, suara pokok sena. Suara okey, terima kasih. Beh Chuan Sin, sihat selalu, terima kasih.
Saudara Muhammad Ali, suara tampin okey. Admin kalau boleh suara dia telefon tu slowkan sikit sebab dia dengar dia bouncing dapat ke sini masuk. Baik, saudara. Kita mulakan bicara kita. Tajuk kita malam ini adalah bicara orang lama, saudara. Dan sebelum itu, jangan lupa hari ini hari Ahad, hari Sabtu, saudara. 9 hari bulan Mac 2024. Dan tinggal lagi sekitar berapa hari lagi? 3 Jumaat, Sabtu, Ahad, Isnin. Mungkin 2 hari. 2 hari lagi insya-Allah kita akan menyambut puasa. Tapi jangan lupa saudara, hari ini sudah masuk hari ke-1444. Dan 42 hari saudara. Sudah 1442 hari. Virus tersebut masih berada di negara kita ini saudara. Sebab itu pastikan anda, sebab besok ada yang buat mali waktu urus, dan ada majlis dan sebagainya. Last minute punya perhimpunan. Jadi pastikan anda melakukan penjarakan sosial. Maruzik Yasin, apa khabar? Selamat malam. Saya Adnan, Saudara Amirul Syira. Lain macam tu dia baik. Hari hati-hati. Amirul Syira. Dah usia saya begini tak payah dah. Tak apalah. Selamat sepana, salam pencerahan. Sebab saya menghadiri perhimpunan veteran UMNO di seluruh negara saudara. Daripada Perlis, Kedah, Pulau Pinang, di seluruh negara. Kecuali yang tak ada di Sabah saja. Fadilah Awang suara slow. Sudah Edi Tahir dia kata, kenapa nak jumpa janda pula? Tidak. Tempatnya adalah tempatnya janda baik. Tempat pusat ilmu, saudara. Selamat sepana. Terima kasih, saudara. Baik, saudara. Yang mana yang tak sempat saya santuni, saya mohon maaf. Dan kita terus masuk naluri kehidupan, saudara. Ini saya nak bagi tahu, saya bukan ustaz, saya juga bukan da'i yang bertauliah. Ini adalah culipan daripada teman-teman yang menghantar kiriman kepada saya. Katanya itu Imam Al-Hasan Al-Basri mendefinisikan bahawa akhlak terpuji dengan definisi yang singkat namun padat. Akhlak terpuji adalah wajah berseri-seri, penuh kemurahan hati dan menahan diri daripada menyakiti hati orang lain. Menurut Ali bin Abu Talib juga memberi definisi akhlak terpuji adalah definisi yang sangat tepat. Dia iaitu membahagiakan orang lain, menjauhi yang haram, mencari yang halal dan berbuat baik pada keluarga. Itu paling penting. Bukanlah sesuatu yang berlebihan jika dikatakan bahawa semua kebajikan adalah bersumber daripada akhlak yang mulia. Kerana orang yang punya akhlak mulia akan sentiasa berusaha melakukan perbuatan yang baik, yang bermanfaat dan dalam waktu yang sama meninggalkan perbuatan tercela yang merugikan. Jadi dengan cara inilah orang beriman akan mendapat kebahagiaan di dunia dan memperoleh kemenangan di akhirat. Islam menjanjikan orang yang berakhlak mulia dengan pahala yang banyak. Itu dengan berakhlak mulia dan bertakwa, seorang itu akan mudah menuju ke pintu syurga. Ingat saudara, ketakwaan akan menjaga hubungan baik antara seorang hamba dengan Tuhannya. Sementara akhlak mulia pula akan membina hubungan yang baik antara sesama insan. Hubungan menyeluruh antara keimanan dan akhlak yang mulia sangat erat. Apabila seorang itu mempunyai akhlak yang baik, maka itu menandakan keimanannya sempurna. Orang yang mukanya kelihatan cerah dan ceria, selalu menahan diri agar ucapan yang diucapkannya tidak menyakiti hati orang. Jadi kalau dia bercakap tidak menyakiti hati orang lain, saudara, dan selalu berusaha memberikan kemanfaat kepada orang lain, adalah orang yang mulia di sisi Allah SWT. Ingat saudara, mudah-mudahan apa yang saya beri pencerahan pada malam ini dapat menjadikan panduan kita saudara. Kita masuk segmen mutiara kata saudara. Ingat saudara, ketika memberi, sesungguhnya kita bukan hanya membantu. Iaitu saudara, ketika memberi, kita bukan hanya sekadar membantu, tapi juga membangunkan sifat-sifat baik dalam diri kita. Dan kekecewaan berulang itu seharusnya menjadikan dirimu lebih bijak, bukannya merendahkan harga diri kita. Ingat saudara, terima kasih kepada teman-teman yang menghantar kiriman kepada saya, dan saya tetap mengingatkan pimpinan negara, jangan berbelanja wang negara tanpa had, kerana kita bimbang negara boleh muflis kalau wang negara dibazirkan. Saudara, untuk teman-teman yang menyantuni semula live saya ini, sebab saya tengok ada juga dalam live semalam, saya ada buat live bersama-sama dengan anak muda daripada Parti Keadilan dan Pemuda UMNO.
dan banyak juga kita membicarakan tentang politik semasa. Tapi kepada teman-teman yang menyunting semula malam ini, saya buat secara bersiaran secara solo. Pastikan anda bertanggungjawab atas setiap suntingan yang anda lakukan. Kerana saya tak mampu untuk memantau setiap suntingan anda. Sebelum anda masukkan dalam mana-mana channel itu, pastikan anda berfikir lebih panjang lagi. Saya tak bertanggungjawab, saudara. Dan saudara kena ingat, ini adalah pencerahan politik. Yang matlamatnya hanyalah sekadar untuk memberi informasi. Tidak lebih daripada itu, saudara. Bila saya memberi pandangan dan pencerahan, kita mesti memegang pada prinsip kita mesti bersetuju untuk tidak bersetuju. Itu prinsip kita, saudara. Baik, saudara. Laporan kaji cuaca di Janda Baik ni sejuk. Itu saja saya bagi tahu, saudara. Awal petang tadi hujan. Tapi belum ada laporan sepenuhnya dari Jabatan Kaji Cuaca. Tapi di sini cuacanya memang sejuk. Sebab itu saya terpaksa pakai jaket sikit, saudara. Tak tahan dah tua-tua ini. Sejuk sampai ke tulang sum-sum, saudara. Sesuatu yang agak menggembirakan saya, saudara, apabila saya melihat, menatap berita bahawa Duli Yang Memulia Tuan Agong Sultan Ibrahim berkenan mengurniakan Proton X90 kepada Ketua Polis Negara Tan Sri Razaluddin Hussein dan juga pegawai-pegawai kanan Istana Negara sebagai mengiktiraf sumbangan serta khidmat cemerlang mereka. Secara itulah kurnia Duli Yang Memulia Tuan Agong. Sebab itu bila orang mempertikaikan kenapa pula Duli Yang Memulia Tuan Agong menghadiahkan ataupun mengurniakan kereta Mercedes pada PMX, Perdana Menteri. Jadi sebenarnya tuanku ni begitu pemurah hatinya. Dan sekarang ini, semalam baginda memberi kurnia kepada Ketua Polis Negara. Turut menerima sumbangan ialah Datuk Paduka Marajalela Istana, itu Datuk Azwan Effendi, Zaira Kitaini dan pegawai agama Istana, Datuk Munir Mat Saleh. Selain itu, turut menerima kurniaan kereta daripada Seri Paduka Baginda ialah bekas Datuk Pengelola Bijaya Diraja, iaitu Major Jeneral Datuk Indra Zahari Mat Arifin dan Kolonel Besara Datuk Nazim Mat Alim. Jadi dalam hantaran Facebooknya, Duli Yang Memulia Tuan Agong menyatakan bahawa kurniaan daripada Baginda disampaikan melalui Datuk Pengelola Bijaya Diraja Negara Datuk Zailani Hashim di Istana Negara hari ini, saudara. Duli Yang Memulia Sultan Ibrahim dan keluarga Diraja Johor menerusi yayasan-yayasan Diraja Johor telah mengurniakan pelbagai sumbangan dalam membantu rakyat yang memerlukan. Malahan, saudara kena ingat, Seri Paduka Baginda turut mengurniakan 10,000 paket beras percuma seberat 10 kg di Johor. Itu tahun lalu saja, saudara. Tahun ini bertambah lagi lah. Jadi, begitulah dekatnya hati Duli Yang Memulia Tuan Agong dengan rakyat jelata. Saudara, hari ini Baginda menganugerahkan kepada Ketua Polis Negara, pegawai istana, pegawai polis yang berjasa dengan sebuah kereta. Saya ada terima daripada kawan saya, saudara, di antara anda kiriman pada saya. Mereka kata, apakah saya menerima hadiah kiriman kurnia kereta? Saya katakan, mana ada. Kita ni dah tua-tua begini, saudara. Yang ada nanti kereta jenazah dekat masjid tu, saudara. Itulah kereta terakhir kita. Bagaimanapun saya amat berbangga. Saya amat berbangga dan berbesar hati atas kurniaan tuanku kepada pegawainya, saudara. Baik, itu cerita pertama, saudara. Di Johor sekarang ni, kabarnya penduduk di Taman Jujur di Sekamat. Saat ini mereka merasa tidak senang kerana terdapatnya ramai etnik Rohingya yang didakwa mula menghuni kawasan itu sejak tahun 1990, saudara. Mereka mengakui kehadiran etnik tersebut yang lama-kelamaan semakin ramai menimbulkan rasa kurang selesa. Ditambah pula dengan gaya hidup yang berbeza dengan warga tempatan. Jadi saya mengharapkan agar pimpinan di kawasan di Johor lah, itu di Taman Jujur, di Sikamat, saudara. Sikamat ni Negeri Sembilan rasanya. Yang dipercaya menjadi perkampungan etnik Rohingya. Dah 20 tahun lah sekarang ni. Sebab sebelum ini media ada melaporkan Taman Jujur di Segamat yang percaya menjadi perkampungan etnik Rohingya telah pun diserbu oleh pihak berkuasa dalam satu operasi bersepadu. Dan hasil operasi tersebut selama 335 Rohingya diberkas dan 29 daripadanya ditahan kerana melakukan kesalahan di bawah Akta Immigration 1959. Saya melihat secara masalah Rohingya ini bukan masalah kecil.
kita menghadapi masalah di Bukit Malut, saudara. Di Pelangkawi. Dah berpuluh ribu dah rakyatnya sana. Jadi saya rasalah sudah sampai masanya Kementerian Luar kita bertemu dengan pegawai-pegawai daripada UNHR, Bangsa-Bangsa Bersatu, supaya dapat ditangani persoalan ini. Sebab kita nak ambil tindakan pun tak boleh sebab mereka memegang pasport ataupun kad pengenalan diri sebagai pelarian perang yang lari daripada negara mereka. Tapi kita tak boleh membiarkan berterusan. Kalau berterusan begini, takkan penuh pula negara kita dengan warga Rohingya. Malahan sekarang ni di Taman Anggerik di Kempas. Di Kempas ni di Johor lah rasanya saya melihat ada kiriman bahawa sekumpulan etnik Rohingya yang berniaga di pasar malam Taman Anggerik di Kempas mula menimbulkan persoalan dan kebimbangan di kalangan masyarakat setempat. Ya saudara, kerana mereka menjual makanan, barang basah dan menimbulkan tanda tanya siapa yang memberikan kebenaran kepada mereka untuk meneruskan. Oh ya, saya minta maaf saudara, rupanya saya tak pasang saya punya speaker. Padanlah semua tak dapat dengar dengan jelas. Barulah saya tahu tak pasang speaker. Padanlah. Tak maaf lah saudara. Bila tak pasang speaker tu, jadi itulah keadaannya. Saya rasa sekarang ni jelas kot dah nak pakai speaker ni. Okey saudara, jelas tak suara? Tadi terlupa saudara. Dah tu ni tertinggal. Baik saudara. Ya saudara, jadi Presiden Pertubuhan Bukan Kerajaan Perimau, Saudara Muhammad Ridwan Osman berkata, kumpulan peniaga Rohingya itu dipercayai berniaga atas platform Kad Suruhanjaya Tinggi Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu untuk pelarian UNHCR. Saudara, apakah saudara dengar suara saya? Saudara tak dengar langsung? Yalah Hanis. Ini suara tak berapa kuat pula dah. Macam mana ni? Jelas, okey Fadilah. Suara kurang jelas. Tapi kata Fadilah awak jelas. Tadi suara saya tadi tu saudara sebab saya tak pakai mic. Mungkinlah sekarang ni saya pasang mic. Okey. Dalam keadaan gini saya minta maaf lah. Kenapa pula tak ada suara? Rupanya tengok mic letak atas meja. Begitulah saudara, ada sedikit lupanya. Baik saudara. Dan kembali tentang masalah Rohingya ini, kita mengharapkan agar pihak berkuasa di Kempas khususnya dapat melakukan siasatan. Raja Kamal Raja Baizal minta cakap kuat. Raja Presiden kata jelas dah sekarang ni. Kerana di Taman Anggerik ya saudara, kehadiran sekumpulan etnik Rohingya di Taman Anggerik di Kempas. Kalau di Kempas tu Johor lah. Sebab diharapkanlah agar Saudara Azminuddin, audio perlahan, letih biji mata membaca tulisan bawah tu. Sekarang dah okey dah. Terima kasih Saudara Syarif Ahmad. Jelas. Terima kasih Saudara Asbah Atan, Yanahan. Tak ada suara pula dah. Okey dah. So jelas saudara. Itulah keadaan saudara bila saya buat pencerahan di luar kawasan, masalah teknik ni. Zul dia kata suara tak kuat. Dari Singapura suara okey. Saudara Muhammad dia kata di Singapura suara okey. Singapura suara kuat, di Kempas suara tak kuat. Wallahu a'lam bisawab. Saya ni bukanlah pakar sangat bagai gadget-gadget ni saudara. Dia minta maaf lah kalau kurang sikit. Baik saudara. Usai kita bercakap tentang Rohingya ini, saya hari ini memang hari ini mesyuarat kabinet. Ibrahim orang kecil, soal tak jelas, pelan sangat. Tapi Fatimah Wik dia kata okey. Tengku Ali kata okey, Tengku Ali kata okey. Mak Semana Jaya dia kata okey. Okey kalau jelas segala alhamdulillah lah saudara. Sebab adalah perkara yang perlu saya pencerahan saudara bila dah berada di luar kawasan ni begitulah suasananya. Okey saudara. Baik. Hari ini yang awak-awak Perdana Menteri telah pun kembali daripada negara Australia dan mempengusikan mesyuarat kabinet hari Jumaat hari ini saudara. Dan saya difahamkan bahawa Anwar Ibrahim mahukan supaya semua kementerian membuat tindakan susulan.
Apa yang ditandatangani sepanjang beliau berada di Australia baru-baru ini perlu dilaksanakan sesegera mungkin. Demikian menurut kenyataan daripada Saudara Fahmi Fazil selaku Menteri Komunikasi dan memberi pencerahan mesyuarat kabinet, saudara. Pada sidang media tadi selepas mesyuarat kabinet, Menteri Komunikasi Fahmi Fadzil berkata arahan itu disampaikan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim ketika mempengerusikan mesyuarat hari ini. Dan Menteri maklumkan kepada semua jemaah menteri beberapa tindakan susulan yang perlu diambil lanjutan kepada siri MOU dan niat pelaburan yang dibincangkan, dan beliau mahu agar semua menteri melaksanakannya, saudara. Khabar dari Jakarta, saudara. Di Jakarta katanya seramai 166 orang rakyat Indonesia berdepan hukuman mati di luar negara. Kebanyakannya di Malaysia, terkejut juga saya. Kabarnya sejumlah 166 warga Indonesia yang berada di penjara di luar negara sedang menunggu pelaksanaan hukuman mati atas kesalahan berkaitan dadah dan pembunuhan. Kebanyakannya di Malaysia dan Asia Barat. Demikian menurut laporan berita Antara. Tapi Malaysia dah tak ada dah hukuman mati ni, saya. Mungkin penjara semua hidup lah. Menurut seorang pegawai Kementerian Luar, jumlah tertinggi direkodkan di Malaysia berkaitan jenayah pengedaran dadah. Manakala selebihnya di negara Asia Barat terutamanya berkaitan pembunuhan. Daripada jumlah itu, 108 orang pesalah berdepan hukuman mati. Kalau tak ada hukuman mati, penjara semua hidup lah, saudara. Ialah berkaitan dadah dan 50 lagi kerana membunuh. Dengan 133 di jumlah itu adalah lelaki dan 33 wanita. Ramai juga rupanya warga Indonesia yang datang ke negara kita ini terjebak dalam pengedaran dadah. Dan mereka telah pun diberkas oleh pihak berkuasa. Dan ini merunsingkan pihak Kementerian Luar Indonesia kerana hubungan baik kita ini boleh terjejas kesan daripada tindakan mereka yang tidak bertanggungjawab, saudara. Pengarah Perlindungan Warga Negara dan Haiwan Undang-Undang Juda Nugara berkata kerajaan Indonesia melalui kedutaannya di luar negara memberikan bantuan guaman dengan menyediakan peguam dan jurubahasa semasa prosiding undang-undang dilakukan. Itu keadaan, saudara. Duhai, kenapa mereka memilih negara kita untuk dijadikan tempat pengedaran dadah? Wallahu a'lam bishawab. Saudara Hassan Jelani, dia kata, saat ini Perdana Menteri ada di Sunway Lagoon, program sambutan Hari Wanita. Memang pun, saudara, hari ini hari sambutan Hari Wanita. Begitulah yang awak Perdana Menteri kita ni, bekerja ke sana, bekerja sini, bekerja saja. Tapi tidak henti-henti, beliau dihamun dan dimaki oleh warganya yang sedang disantuni. Itulah masalah. Baik, saudara, kita terus kepada khabar dari India, yang daripada Pakistan. Saya menerima semalam berita ini, katanya Mahkamah Agung Pakistan semalam memutuskan bahawa bekas Perdana Menteri Zulfikar Ali Bhutto yang dihukum gantung 44 tahun lalu selepas disabitkan kesalahan membunuh sebenarnya tidak mendapat perbicaraan yang adil. Itu keadaannya di sana, saudara. Zulfikar adalah pengasas Parti Rakyat Pakistan yang kini dikendalikan oleh cucunya dan bekas Menteri Luar Negeri Bilawal Bhutto Zardari. Beliau dihukum gantung pada tahun 1979 selepas perbicaraan di bawah rejim tentera Jeneral Zia-ul Haq. Jadi sebab itu katanya kami tidak mendapat perbicaraan yang adil dan keperluan proses yang sewajarnya. Begitulah keadaan apabila negara tersebut diperintah oleh tentera, mereka mengikutlah apa ni di negara luar, tapi kita di sini masih lagi ada pemimpin kita yang sedang bergelut dengan perbicaraan. Kita mengharapkan kalau boleh janganlah sampai apa yang berlaku pada Zulfikar Ali Bhutto. Dah lebih 40 tahun baru mahkamah memutuskan dia tak bersalah. Nyawa dah terbang dah. Ini dinyatakan oleh Ketua Hakim Negara Qazi Faiz Issa. Jadi katanya di Pakistan hukuman dilakukan tidak berasaskan kepada keadilan. Kerana keputusan itu dibuat zaman waktu itu Pakistan diperintah oleh Zia-ul Haq. Jadi sebab itu kumpulan hak asasi manusia berkata 11 tahun pemerintahan diktator Zia-ul Haq dilabelkan dengan serangan terhadap demokrasi. Itu keadaannya, saudara.
Itulah kita penegara kita tu begitu juga saudara. Bagaimana almarhum Datuk Arun ditahan, dipenjarakan, tapi akhirnya terbukti bahawa apa yang beliau tidak melakukan kesalahan, tetapi mahkamah memutuskan waktu itu rejim siapa terpulanglah saudara. Kerana pengulas politik yang berpengkalan di London serta pembantu rapat pada bekas Perdana Menteri Yusof Nazar menyifatkan keputusan itu merupakan pengakuan kecuaian keadilan yang besar di bawah rejim undang-undang tentera Zia-ul Haq. Rejim itu juga mendorong negara Islam konservatif ke dalam ekstremi dan militan dengan menyokong kumpulan militan untuk memerangi sebagai proksi Amerika lah, kata macam-macam lah. Dalam keadaan begitulah, kita mengharapkan apa yang berlaku di Pakistan tidak menimpa negara kita. Saya dah lepas 40 tahun baru dapat tahu tak bersalah. Janganlah orang Ziaul apa ini Zulfikar Ali Batu pun dah tak ada. Baik saya, itu di Pakistan. Kita sedikit tentang khabar dari Gaza. Tentera Israel katanya masih lagi menyerbu ibu kota pentadbiran Palestin di Ramallah, di tebing barat yang diduduki oleh Israel untuk membunuh. Dan hari ini katanya seorang remaja berusia 16 tahun di kamp pelarian Am-Ari turut terbunuh. Saksi di Ramallah berkata tentera Israel menyerbu dengan menggunakan berpuluh-puluh kenderaan tentera di bandar itu yang juga ibu pejabat pihak berkuasa Palestin. Dan sekurang-kurangnya 400 rakyat Palestin telah terbunuh dalam pertempuran dengan tentera dan penolong haram Israel di tebing barat. Agensi berita Palestin Wafa turut melaporkan bagaimana tentera Israel membunuh seorang budak lelaki berusia 10 tahun dalam serbuan berasingan. Jadi kertinya saudara, rejim Israel ni tak henti-henti. Soal pertempuran dia dengan Hamas, dengan bom dan sebagainya, itu merupakan kisah yang tidak mungkin dapat dilupakan oleh warga Gaza. Tapi sekarang ini mereka masih melakukan kekejaman terhadap warga Gaza. Dan di Agensi Makanan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu memaklumkan kepada PBB bahawa konvoi bantuan untuk membawa masuk bantuan perubatan makanan ke Gaza telah dihalang oleh rejim Israel sewaktu mereka berada di pusat pemeriksaan ke utara Gaza. Program Makanan Sedunia menyatakan bahawa konvoi makanan 14 buah truk mereka menunggu di pusat pemeriksaan Wadi Gaza di tenggara Gaza selama 3 jam sebelum dihalang oleh tentera Israel. Kejam saya. Orang nak hantar makanan pun tak boleh. Pada masa yang sama, agensi terbabit menyifatkan keadaan di utara Gaza sebagai diselubungi kekacauan dan keganasan sepenuhnya akibat keruntuhan ketenteraman awam. Orang dah tak ada makan, saudara. Manusia sanggup melakukan apa saja apabila makanan dah tak ada. Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu menganggarkan bahawa 2.2 juta orang yang kebanyakannya penduduk Gaza, mereka kini berada di ambang kebuluran. Ini di saat-saat kita nak menyambut puasa, saudara. Dari Geneva, seorang pakar daripada Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu menekankan, katanya bahawa Israel sedang memusnahkan sistem makanan Gaza sebagai sebahagian daripada pelaksanaan kempen kebuluran secara meluas dalam peperangannya dengan pejuang Hamas. Pelapor khas Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu mengenai hak terhadap makanan Michael Fakhri ketika mendedahkan perkara itu dalam ucapannya di hadapan Majlis Hak Asasi Manusia PBB turut menyelar badan berkenaan yang didakwa tidak berusaha lebih keras untuk menangani isu terbabit. Imej kebuluran di Gaza amat memeritkan sehingga tidak terperi katanya dan anda tiada melakukan apa-apa. Israel sedang memusnahkan sistem makanan di Gaza. Israel telah meningkatkan kempen kebuluran ke atas rakyat Palestin di Gaza. Malah, sebilangan negara termasuk Mesir dan Iraq turut mengkritik Israel atas krisis tersebut. Jadi, Saudara Fakhri juga selaku Profesor Undang-Undang di Lebanon, Kanada, menyatakan bahawa diktator Israel di Gaza meneruskan kekejaman untuk membiarkan warga Gaza kebuluran. Laporan daripada Bandar Gaza sekurang-kurangnya katanya bahawa hari ini, saudara, sempena Hari Wanita. Sempena menyambut Hari Wanita Sedunia, laporan daripada Bandaraya Gaza menyebut sekurang-kurangnya
8,900 orang wanita Palestin terbunuh di semenanjung Gaza sejak konflik antara Israel dan Hamas berlaku. Sempena Hari Wanita Sedunia, mereka mengeluarkan kenyataan menekankan bahawa apa yang berlaku di Gaza adalah sebagai penghinaan berterusan terhadap wanita oleh rejim Israel. Hari yang disambut seluruh dunia itu bertepatan dengan pembunuhan kejam tentera penceroboh terhadap wanita Palestin. Dan mereka melakukan perang genosid Israel dan dunia menyaksikan di saat seluruh wanita merayakan Hari Wanita, saat itu jugalah dunia melihat bagaimana wanita yang dicabul, wanita yang hamil, mati kerana tak mempunyai ubat, anak-anak yang lahir juga mati kerana tak mempunyai bantuan perubatan dan kebuluran yang berpanjangan. Saat ini katanya terdapat sekitar 60,000 wanita yang hamil di Gaza terdedah kepada risiko tanpa rawatan perubatan yang mencukupi, dengan ratusan lagi kehilangan anak akibat pengeboman Israel. Itulah saudara apa yang berlaku di bumi Gaza. Saya mengharapkan dapat memberi tauladan, peringatan kepada kita. Kalau negara tidak aman, kita terdedah pada musuh. Inilah jadi saudara. Bubahan Diana, dia kata suara tak dengar di Kota Damansara. Tapi yang lain okey. Pak Cu okey tak? Okey Pak Cu ya. Lambat siaran. Baik saudara. Saya agak tertarik bahawa hari ini nilai mata wang kita sudah pun meningkat kembali. Nilai mata wang ringgit Malaysia berada pada harga RM4.68 untuk $1 Amerika. Sedangkan seminggu dua yang lalu, boleh dikatakan hari-hari warga net mencerca PMX mengatakan bahawa apa nak jadi apabila nilai mata wang kita merosot sampai RM4.80 untuk $1. Tapi hari ini, bila nilai mata wang negara berada pada RM4.68, tak ada pula mengujinya saudara. Itulah dunia saudara. Sebab itu, Datuk Seri Anwar Ibrahim menekankan, katanya penyusutan nilai ringgit kita langsung bukanlah satu isu kepada pelabur Australia, pelabur yang datang dari luar negeri. Menurut Perdana Menteri Seri Anwar Ibrahim, masalahnya mereka memandang pada isu-isu berkaitan asas ekonomi yang lain seperti inflasi, pasaran saham dan pengangguran. Jadi sepanjang pertemuan Datuk Seri Anwar Ibrahim di Australia, saudara, bila bertemu dengan bank, dengan pelabur dan ahli perniagaan, susut nilai ringgit tidak menjadi isu pada para pelabur. Tapi hari ini apabila naik, apabila mata wang ringgit kita bertingkat, menambah kedudukannya daripada mengelonsur sampai RM4.78 83 tak silap saya. Itu menimbulkan kekecohan. Satu Melaya saudara heboh. Cuma hari ini senyap sepi. Sepatutnya pujilah saudara. Jadi keadaan-keadaan begitu. Saudara Azminuddin, Gaza kekejaman tidak akan berakhir kerana dunia hanya melihat saja. Itu saja. Azminuddin. Azminuddin dia kata, beritahu pada Raja Kamal Raja Bazian, dia kata dia terpaksa guna earphone. Okeylah tu sikit. Bagaimanapun saya akan berusaha lah besok saudara supaya siaran kita ini dapat didengar dengan jelas lagi. Nur Azizah tak apalah, dia kata lesson learn. Itulah kita harus mengambil ini sebagai pengajaran. Bila mata wang negara kita susut, bergedudup satu Melaya. Hari ini tak ada bercakap. Saya cuba tengok saudara. Saya tengok dalam Facebook sepanjang perjalanan saya dari Kuala Lumpur ke Jeddah Baik ini, saya tengok adakah pujian ke, adakah mengatakan bahawa kedudukan ekonomi kita tambah baik. Tak ada saudara. Dan mereka yang selama ini mencerca kerajaan Madani dengan macam-macam omelannya, senyap sepi. Tapi begitulah lumrah alam saudara. Sebab itu saya ingin menyantuni pandangan kepada saudara Gulam Muzaffar. Dia hantar kiriman pada saya.
Dia cakap dia bawa kementerian yang disebut dalam Kongres Ekonomi baru-baru ini, dia kata kalau boleh menteri-menteri, kementerian-kementerian terbabit bantulah sewajarnya. Dan diharapkan agar kementerian ada had limit untuk beri bantu pada usahawan yang dah berjaya. Kalau orang dah berjaya tu tak apalah, tapi yang baru nak memulakan perniagaan perlu disuntik, perlu diberikan bantuan sebaik mungkin. Kerana mereka memerlukan tongkat. Usahawan yang berjaya sepatutnya perlulah mereka bantu sama. Jadi bila usahawan bawahan ini meminta bantuan, sekarang ni banyak birokrasi. Saya nak beritahu Perdana Menteri dah balik ke Malaysia ini, Yang Amat Datuk Seri, apa yang dialami oleh warga Bumiputera kita ini masalahnya adalah masalah birokrasi. Berapa malam dulu pun saya dah bercakap, pihak-pihak bank nak bagi pinjaman kepada usahawan Bumiputera punyalah seksa susahnya Tuhan aja yang tahu. Disemak sana, semak sini, cek sana, cek sini. Saya bagi contoh. Bagi warga Bumiputera nak berniaga dalam musim bulan puasa ni, yang berniaga makanan dan sebagainya. Mereka nak beli kanopi, nak beli peralatan sebagai modal, masih ramai tak dapat. Sedangkan sepatutnya kementerian-kementerian terbabit harus mengulurkan bantuan sesegera mungkin. Dan saya juga mengharapkan ini dalam 3 hari lagi kita nak berpuasa. Kabarnya petak-petak untuk warga bangsa kita berniaga di bazar Ramadan semakin sukar untuk diperolehi, didapati. Ada yang mengenakan bayaran yang agak tinggi. Saya haraplah agar pejabat di PBT, Dewan Bandaraya menghentikan birokrasi dan juga meletakkan syarat yang tinggi kepada warga bangsa kita nak berniaga. Inilah masanya mereka berpeluang untuk berniaga barang makanan. Janganlah dikecualikan, janganlah dinafikan usaha mereka. Sebab itu saya mengatakan bahawa pihak-pihak bank sepatutnya dah boleh bagi bantuan. Yang Amat Perdana Menteri dah mengumumkan ada bantuan untuk 1 bilion untuk membantu peniaga-peniaga Bumiputera. Jadi nak tunggu apa lagi? Bantuan masih lagi penuh dengan birokrasi. Petak-petak perniagaan sukar diperolehi. Itulah keadaannya saudara. Saya rasalah saudara, kita mengharapkanlah agar MARA khususnya, tempat-tempat di mana ada pejabat-pejabat MARA, boleh dijadikan tempat untuk pusat jualan Ramadan. Buatlah. Apa ada masalahnya? Semarakkan. Kita 3 hari lagi, cukup masa. Depan ke ataupun sekitar kawasan-kawasan bazar MARA itu, jadikanlah tempat warga bangsa, saya cakap terus teranglah saudara, Bumiputera Melayu ni nak berniaga. Mereka nak berniaga kuih muih, mereka nak berniaga segala serunding, mereka nak berniaga kuih-kuih untuk buka puasa. Beri. Jangan dijadikan birokrasi, ini boleh, itu tak boleh. Sepanjang sebulan inilah masanya yang terbaik untuk mereka memulakan perniagaan, untuk memperkenalkan barangan, produk-produk yang penghasilan mereka. Kalau tidak ada rangsangan dari pihak pembuat dasar, tidak ada rangsangan dari pihak pentadbir, terlalu banyak birokrasi untuk mendapatkan petak-petak berniaga, saya rasa inilah yang mengecewakan warga kita. Dalam suasana ekonomi yang begitu tertekan, sepatutnya dilapangkan untuk mereka berniaga, bukan dikincupkan. Lapangkan untuk mereka mendapat pendapatan, bukan dikuncupkan pendapatan mereka. Ini yang paling penting. Saya kadang-kadang saya sedih apabila melihat pegawai-pegawai kita ni yang duduk sebagai pegawai di Majlis Kerajaan Tempatan, boleh buat tak tahu saja. Sepatutnya sekaranglah berusaha ni, 2-3 hari ni, gemelingkan tenaga. Sepatutnya hari Sabtu, hari Ahad, hari tak bekerja, turun bersama-sama dengan kaki tangan bahagian pokok kuasa dan sediakan ini tapak-tapak untuk berniaga. Biarkan mereka berniaga. Sediakan tapak. Cuma daftarkan untuk memastikan kalau ada kos untuk membersih. Kos pembersihan saya ingat satu malam, macam pasar malam saudara. Satu malam RM10, RM20 untuk satu peniaga. Apa ada masalah? Tapi bila dikenakan untuk mendapatkan tapak tu RM500, RM1,000, saya rasa itu modal awal. Sepatutnya kalau RM1,000
Mereka boleh gunakan itu sebagai modal pusingan awal. Bukan senang. Nak beli dia punya kanopi, nak beli payungnya, mejanya, kemudian mula nak berniaga. Barang-barang tu, itu keadaannya. Saya haraplah agar saya betul-betul mengharapkan supaya warga kita ni diberi peluang. Ini kita baru habis kongres. Janganlah kongres tinggal kongres. Kena ingat, anda berada di kementerian atau di jabatan yang anda berada sekarang ini adalah atas daripada amanah rakyat. Anda mendapat gaji yang dibayar daripada cukai rakyat. Janganlah kita mengecewakan rakyat. Mereka nak berniaga, berilah mereka peluang. Saya rasa kadang-kadang beginilah yang membuatkan kadang-kadang terbakar saya. Saya tengok 2-3 hari lepas, tersiar dalam beberapa media sosial tapak-tapak perniagaan untuk disewa. Perlu apa pula ada iklan untuk disewa? Ada pula broker-broker tengah jalan ni. Ini yang membuatkan saya terbakar habis. Menyerap darah saya tengok. Tak sepatutnya perkara itu berlaku. Sewajarnya diiklankan. Peniaga-peniaga di kawasan Taiping disediakan tempat untuk anda di Pasar Ramadan Taiping. Datanglah beramai-ramai. Kita meriahkan musim Ramadan ini. Sepatutnya begitu. Kita sediakan tapak. Majlis Daerah Kota Star menyediakan tapak untuk berniaga di hadapan Pasar Pekan Rabu. Apa salahnya? Berunding dengan pihak polis yang menjaga lalu lintas. Pasar Wakaf Cik Ye. Di hadapan Wakaf Cik Ye kita mengadakan pesta Ramadan. Sepatutnya begitu. Bukan nak dapat tapak, boleh dapat, siapa nak sewa tapak boleh hubungi saya. Tu dia, ya Tuhan. Ya Saudara Abdul Hamid kata, bazar Ramadan pihak PBT yang kontrol. Bukan diberikan kepada pihak tertentu yang mengaut keuntungan. Ini yang penting saudara. Saya mintalah untuk permulaan tahun ini, tahun 2024 adalah tahun keceriaan kepada usahawan Bumiputera Melayu untuk nak berniaga. Jangan diletakkan pelbagai syarat kepada mereka. Yang paling penting, mereka ada suntikan kesihatan. Itu penting. Berjumpa dengan pegawai perubatan dan sebagainya, disahkan bahawa badan mereka, tubuh badan mereka sihat, bahawa jualan yang mereka jual itu tidak boleh mendatangkan bahaya untuk kesihatan. Itu yang penting. Yang kedua, tapak-tapak itu supaya mereka tak bergaduh sama sendiri, dikhususkan tapak A1 orang ni, BA2 orang ini. Bukan minta duit. Untuk susunan supaya lebih teratur. Ini saya cakap terus terang saya. Saya lihat macam contohnya Pasar Ramadan di Taman Tun Dr. Ismail. Memang mahal nak sewa. Sebab sekarang ni orang ramai nak pergi berkunjung ke situ. Begitu juga dengan tapak Ramadan di Jalan Raja Alang, tapak Ramadan di Keramat, tapak Ramadan di kawasan-kawasan yang popular yang ramai pengunjung. Sepatutnya kita beri galakan. Saya nak tengok nantilah di Kota Damansara tu macam Seksyen 6, Seksyen 4. Jangan ada lagi kutipan-kutipan yang bagi saya tidak munasabah. Kutipan hanya untuk kos pembersihan. Petak-petak itu disediakan supaya mereka berdaftar, supaya tidak bergaduh sama mereka. Itu saja. Janganlah bazar Ramadan ini menjadikan bazar air mata. Kena ingat kadang-kadang saya ada kalanya mereka berniaga tiba-tiba hujan. Pendapatan tak ada. Tapi sewa tapak kena bayar. Ini memanglah saya tak suka sangat-sangat. Itulah saya mengulas keadaannya, apa yang berlaku sepanjang bulan Ramadan nanti. Okey, ini kita cerita pula tentang politik. Saya agak ingin menyantuni kenyataan yang amat berhormat Datuk Seri Presiden saya. Ini politik saya, Datuk Seri Zahid. Dia menyatakan bahawa PAS sebenarnya tidak ikhlas untuk menghidupkan Muafakat Nasional. Sebab itu, mereka hanya menjaja saja dan meletakkan kesalahan kepada UMNO Barisan Nasional. Jadi, apa yang dinyatakan oleh Presiden UMNO, Zahid Hamidi, berkaitan keikhlasan PAS untuk menghidupkan semula Muafakat Nasional itu, memanglah pada mulanya kita melihat ada asasnya, tetapi kita merasakan mereka mahu mewujudkan Muafakat Nasional itu kerana ada udang di sebalik batu. Menurut Datuk Zahid, dia kata, masa mula-mula Muafakat Nasional ditubuhkan, UMNO ikhlas menawarkan rumah UMNO
untuk menghimpunkan orang UMNO dan PAS. Dan sampai hari ini saya masih ingat peristiwa tersebut. Kita akan ingat bila-bila masa saja. Dan waktu itu saudara, kalau saudara sekarang ni pun kalau saudara pergi bertandang ke rumah UMNO, akan terpampang gambar itu tidak akan diturunkan. Bagaimana mesranya antara warga UMNO dengan PAS, berpeluk-pelukan, yang menangis-menangis saudara. Tapi apa yang PAS lakukan selepas itu? Selepas kita memeterai piagam Muafakat Nasional, apa dilakukan oleh PAS? Senyap-senyap, PAS pergi cari bersatu. Jadi ketika itu, apa yang digunakan oleh PAS sebagai omelan mereka? Kononnya PAS mahu mengukuhkan Muafakat Nasional dan memperkasakan Perikatan Nasional. Jadi nampak nyata bahawa PAS ni nak main dua kolam. Itu cerita dia saudara. Sebab itu saya mengatakan dalam sesuatu usaha untuk kita mencari perdamaian, untuk kita bersama, mesti ada keikhlasan. Sebab itu malam tadi waktu saya berbual dengan pimpinan anak muda daripada keadilan, saya nyatakan lagi perlu ada keikhlasan. Dalam apa-apa juga kita menyantuni ukhuwah persahabatan, jalurannya paling penting kejujuran dan keikhlasan. Waktu kita menangani Muafakat Nasional, saya dah awal-awal nampak tidak ada keikhlasan. Kerana tanpa kita ketahui, pimpinan PAS boleh bersama dengan bersatu. Sedangkan mereka tahu bahawa bersatu itu hadirnya untuk menjanamkan UMNO. Tapi bila kita bertanya, mereka menjawab ini untuk penyatuan ummah. Nak satu apa kalau dengan musuh? Dan hari ini mereka nak letakkan kesalahan itu pada UMNO. Mereka yang bermain dua kolam, mereka yang bermain kayu tiga dengan parti lain, kita pula yang disalahkan. Sebab itu saya mengharapkan agar pimpinan UMNO, khususnya Datuk Seri Hamidi, teruslah kekal dengan ketetapan kita. Nak buat macam mana? Bukan aku tak sayang padamu, tapi kamu yang melakukan kedurjanaan. Kamu yang melakukan kecurangan politik, janganlah menyalahkan kita. Itu keadaan saya. Saya nak perlu penjelasan saya. Sebab dekat-dekat bulan puasa ni, lepas ni tak boleh nak serang dia orang. Nanti kalau kita serang, orang kata lah, apa pahal pula ni, bulan puasa pun duk marah pada PAS. Saya nak jelaskan. Sebab itu kata Puan Kamariah Haji Noor, dia kata, UMNO merupakan platform terbaik untuk anak-anak Melayu. Tidak siapa boleh menafikan, saudara. Dulu pun saya dah katakan, bahawa UMNO tidak boleh berada di luar kerajaan. Kalau UMNO berada di luar kerajaan, itu merupakan malapetaka pada negara. Alhamdulillah hari ini, UMNO berada dalam kerajaan walaupun kita berada di pinggiran. Tapi saya yakin dengan usaha yang dilakukan oleh Presiden UMNO, sedikit demi sedikit adalah cahaya di hujung terowong untuk pembelaan terhadap warga bangsa kita. Kata saudara Aus Firdaus, dia kata PAS ni dengan siapa pun dia tak ikhlas. Eloklah dia dengan bersatu, tak apalah, tak ada masalah. Dagang kasih, dia kata tapak madani. Tapak madani itu untuk, mungkin saya ingat yang dimaksud oleh dagang kasih adalah tapak-tapak bazar Ramadan. Betul saudara Pak Chu. Saya bersetuju dengan pandangan Pak Chu dari Langkap. Dia kata kalau PAS ikhlas waktu itu, kenapa dia tak ajak berani amanah? Kenapa mesti dia dengan bersatu saja? Jadi kita tak maulah mengulangi kisah-kisah lama. Cuma yang agak menariknya dalam seminggu yang lepas, dalam 2-3 hari lepas, akhirnya Dewan Undangan Negeri Kelantan sebulat suara meluluskan penggubalan 16 enactment kanun jenayah syariah. Itulah ceritanya. Itulah cerita sebenarnya. Bukan kerajaan madani mahu menghapuskan mahkamah syariah sebagaimana yang didengungkan selama ini. Bukan hasrat pimpinan negara untuk memastikan mahkamah syariah ditiadakan. Tidak. Tapi selepas 3 hari lepas, apabila Dewan Undangan Negeri Kelantan sebulat suara meluluskan penggubalan 16 enactment kanun jenayah syariah. Itu yang betul. Jadi bincang elok-elok. Semua wakil rakyat, ahli Dewan Undangan Negeri Kelantan berbincang, berterus terang, kesannya jangan sampai kita melakukan kesilapan kali kedua. Pastikan enactment yang dilakukan tidak mengatasi undang-undang sivil.
apa yang berlaku sebenarnya bila dicabar oleh Nek Elin, mulalah mengadakan solat hajat, berkumpul ramai-ramai, kononnya mahkamah syariah ini tergugat. Saya rasa mereka naratifnya lain tak ada. Nak menyalahkan kerajaan saja. Sedangkan apa yang berlaku di Mahkamah Agung itu hari, lain tak ada kerana mahkamah memutuskan apa yang dibuat oleh Dewan Undangan Negeri Kelantan bercanggah dalam 16 enactment itu. Dan semalam dulu dah terluluskan, alhamdulillah. Semoga adalah sesuatu yang lebih baik untuk mempertingkatkan martabat mahkamah syariah di negeri Kelantan dan di negeri lain. Jangan kita nak bermain dengan politik, ada kalanya sampai kita mengaburi mata rakyat. Rakyat jangan ditipu. Akhirnya kebenaran itu muncul semula, saudara. Saya cuma satu perkara saja hari ini saya, petang-petang ini malam-malam begini, saya lihat bahawa suatu dalam kita nak menangani bulan puasa ni, bila saya dapat berita ni terkesan saya. Apabila saya mendapat satu ketika terputus bekalan makanan beberapa hari lalu, kami terpaksa minta bantuan jiran untuk membelikan sedikit beras supaya anak tidak kebuluran. Ini berlaku di Taman Sinaran Kempas, juga di Johor. Rohingya boleh berniaga, tapi warga kita dalam keadaan kedaifan. Selaku ibu kepada 4 cahaya mata itu, Puan Suhana Zainal, pada usia 29 tahun di Taman Sinaran Kempas, beliau memanglah berada dalam keadaan serba salah kerana kurang keluarganya, ibaratkan kais pagi makan pagi, kais petang makan petang. Pendapatan suami sebagai pekerja kontrak, suaminya Muhammad Ramzan Ramli, cuma pendapatannya RM1,000 sebulan. Di Johor kalau pendapatan RM1,000 sebulan dengan sewa rumah, keperluan kos rawatan anak yang sakit pula, saya rasa memanglah berada di paras kemiskinan. Di sini saya haraplah saudara Datuk Seri On Hafiz dapat melihat. Sebab ini saya nampak ada ini pengurus besar Pasaraya Econsave di Saudara Mas Imran Adam telah pun pergi bertandang ke rumah puan sebut dan memberi barangan keperluan bernilai RM1,000. Saya nampak bahawa Pasaraya Econsave ni begitu prihatin. Mulia hati mereka untuk membantu. Jadi saya haraplah agar kerajaan negeri Johor dapat melihat mana-mana rakyat kita yang miskin, yang tidak didaftarkan. Sebab kena ingat, Datuk Anwar Ibrahim sudah berkali-kali bercakap bahawa kita mahu menangani derita rakyat. Tapi masih ada cerita benda begini tak seronok lah kita tengok. Akhirnya kita cakap tak sempat bikin. Begitu juga sekarang ni saya risau juga. Apabila pimpinan negara perlu diingatkan bahawa kita harus berhati-hati dengan sistem kesihatan. Kerana untuk dalam tempoh 10 tahun akan datang, akan berlaku peningkatan pengurangan jumlah doktor. Kerana banyaknya doktor terkontrak. Dan mereka akan berhenti dari perkhidmatan awam. Jadi sebab itu, Kementerian Kesihatan diingatkan supaya berhati-hati dengan situasi ini untuk tempoh 10 tahun akan datang. Sebab jumlah doktor kontrak berhenti dari perkhidmatan awam masih berlarutan. Dan sebenarnya dalam negara kita ini sahaja, jumlah doktor yang berhenti dari kerajaan semakin bertambah. Jadi sebab itu kita harus berhati-hati dengan sistem kesihatan untuk 10 tahun mendatang. Mungkin fasiliti kesihatan kerajaan tidak mampu lagi menampung beban jumlah pesakit di hospital atau klinik kerajaan. Akhirnya, hospital dan klinik swasta menjadi lebih dominan. Ini mengikut pengasas pengarah klinik Iris, Dr. Arisman Weng Abdul Rahman dalam hantaran dalam media sosialnya. Malahan bekas Menteri Kesihatan Dr. Zaliha Mustafa tahun lalu melaporkan seramai 3,386 daripada 29,548 pegawai perubatan lantikan kontrak. Mereka telah pun meletakkan jawatan. Jadi secara puratanya adalah 1.91% tahun. Itu dalam tempoh 2017 hingga 2022. Sebab itu kerajaan diingatkan supaya lebih berhati-hati agar kaki tangan, kesihatan, doktor-doktor ini tidak berhenti. Kita memerlukan rakyat yang sihat, sebuah negara yang makmur, sebuah negara yang madani,
memerlukan rakyatnya yang sihat tubuh badan, sihat fikiran dan segalanya, saudara. Ha. Apa hal Saudara Benedin? Ha. Dia kata RM100 sehari, habis untung bagi kat mereka saja. Dagang kasir ni nak balut depan belakang? Tak, jangan. Saya melihat komen-komen teman-teman. Dalam keadaan sekarang ni kita harus menyantuni. Live saya ini lain tak ada, saudara. Adalah menyuarakan suara rakyat. Rakyat memerlukan pembelaan. Tidak lebih daripada itu, saudara. Kita harus melihat, saudara, suasana negara kita ini bukanlah suasana yang agak tenteram. Banyak yang perlu kita lakukan, saudara. Banyak yang perlu kita lakukan. Sebab kalau kita tak bersedia dalam menghadapi suasana mendatang, aduh, takut saya, saudara. Kita lihat, saudara, apa lagi? Cerita adu bersatu Selat Kelang tu biarlah kalah. Mereka nak keluar parti ke apa semua terpulang pada mereka lah. Sekarang ni yang saya rasa, yang kekhawatiran saya janganlah sampai. Sebab malam besok insya-Allah saya nak mengulas tentang bagaimana keadaan kita nampaknya semakin hanyut, saudara. Kita nampaknya semakin hanyut. Kerana banyak perkara-perkara yang berlaku sekarang ini, kita berbalah sama-sama kita. Jadi kita macam saya kata semalam, saudara. UMNO, Melayu sendiri, dalam masyarakat Melayu, memang kita ada lebih kurang 71%. Rakyat di negara ini daripada 32 juta, sebanyak 71% adalah terdiri daripada warga bangsa Melayu. Tetapi kesatuan kita sudah pun diracik-racik. Kita telah pun dipisah-pisahkan melalui wujudnya pelbagai parti-parti politik. Saya kena ingat, saudara. Ada parti UMNO. Dalam UMNO pun dipecah-pecahkan oleh parasit-parasit dalam UMNO. Kemudian setengah daripada mereka keluar daripada UMNO, menubuhkan parti PBM. Ada PBM, ada parti PAS, ada pula parti Pejuang. Walaupun mereka dah hilang deposit, kalah teruk waktu pilihan raya yang ke-15 dulu, masih lagi wujud, masih lagi nak melawan lagi. Ini parti Pejuang pimpinan daripada saudara Mukris. Ya, saudara. Kemudian ada pula lagi Parti Muda. Saya rasa Parti Muda tak lama lagi hanyutlah, saudara. Tapi ceritanya warga bangsa kita ini dipecah-pecahkan. Ada Parti Putra. Kemudian ada Parti Amanah, ada Parti Perikatan Keadilan, Parti Bangsa Malaysia, Parti Bersatu, PKR, Berjasa. Begitu keadaan, saudara. Kita dipisahkan, dicerai-ceraikan supaya tidak menjadi satu ketumbukan yang jitu. Seandainya semua warga bangsa kita bersatu seperti dulu, tak apalah. Kalau PAS dengan warganya, UMNO dengan warganya, sepatutnya begitu. Tapi nak buat macam mana? Tadi waktu saya mendengar bicara dalam pertemuan veteran-veteran UMNO di Jenda Baik, saya. Satu benda yang agak memilukan perasaan saya apabila kenyataan-kenyataan penceramah yang memberi pandangan. Pandangannya menyatakan bahawa kenapa harus kita, itu warga bangsa Melayu, dilekakan, dilalaikan untuk kita berceramuk sama sendiri. Tidak ada penyatuan. Tidak ada ukhuwah sama kita. Yang nyata dan jelas, warga bangsa kita ini diracik-racik menjadi dari pelbagai pertubuhan yang saling jatuh-menjatuh. Kita saling bertarung sama-sama sendiri. Kenapa tidak kita bersatu, kita bertarung untuk menyelamatkan bangsa kita. Azminuddin dia kata kerja PAS sekarang ni adalah untuk menunding jari. Sebab itu saya kata biarkanlah mereka dengan cara mereka. Sekarang ni dah masuk 5 tahun. Kita dah masuk 5 tahun, saudara, sejak UMNO ditumbangkan. UMNO Barisan Nasional ditumbangkan era Dr. Zee Najib, kemudian 2022 kita terus lagi ditumbangkan. Masih lagi kita belum ada kesedaran. Ya, Abdul Aziz Abdul Rahman daripada Tanjung Karang. Puan Habidah Osman, suara slow, nak buat macam mana, Puan? Datuk,
Ah, cuma Omong semua tanya saya, Papa Gomo, Papa Kari ada lagi ke? Saya tak tahulah. Saya tak mau, saya sebenarnya saudara, bila saya buat pencerahan, saya tidak berminat untuk menyatakan hal orang. Mereka biarlah dengan cara mereka, saya dengan cara saya. Saya hanya memberi pencerahan, tak lebih daripada itu. Saya bukan nak mencari musuh. Saya nak mencari sahabat. Saya mahu bangsa saya mahu bangsa Melayu terus kukuh sebagai satu ketumbukan yang dominan di bumi kita ini. Kita tak mahu sebab kita berbalas sama kita, maka segala hasil mahsuh negara ini dirampuk oleh orang lain. Kita tak mahu lagi melihat kebejatan politik yang di mana mereka bernama pemimpin merampuk wang rakyat. Saya tak mahu melihat begitu. Negara yang makmur seperti Malaysia ni, yang kecil, dengan penduduk yang kecil, bukan ramai 32 juta. Tidak sepatutnya ada macam kes-kes berlaku di Kempas tadi. Tidak seharusnya doktor-doktor boleh nak tak jawatan dan sebagainya. Tidak seharusnya kita mengizinkan pendatang asing duduk berkampung di tanah air kita ini. Ini bumi kita. Menjadi tanggungjawab kita mempertahankan kedaulatan bangsa kita, kedaulatan negara kita dan kesucian agama yang kita anuti. Cukup-cukuplah kita mengizinkan mereka menunggang agama. Malam esok kita sambung lagi. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat malam. Terima kasih. Tu. Datuk Osman kata malam ni dia tak larat lah. Okey, tak apalah, saya pun lepas habis.